A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah untuk memberkati majlis kita pada malam ini, kita sama-sama memulakannya insyaAllah dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi As-Sirah An-Nabawiyah insya-Allah. Jadi pada minggu lepas kita telah membaca sedikit tentang peristiwa hijrah para sahabat ke Habasyah. Jadi kalau pada minggu lepas kita telah baca tentang hijrah yang pertama. Hijrah ke Habasyah ni berlaku sebanyak dua kali. Yang pertama sekali ialah seramai lebih kurang 14 orang, dan kemudian yang kedua ialah lebih daripada 80 orang. Ada setengah kata sampai 100 orang. Itu yang kedua. Jadi yang membezakan yang pertama dan yang kedua ni ialah yang pertama hari itu kita telah ceritakan para sahabat ni telah pergi ke Habasyah dan kemudian tidak berapa lama, tak sampai 3 bulan. Kemudian mereka telah mendengar berita khabar-khabar angin. Gosip-gosip khabar-khabar angin mengatakan bahawa orang Mekah dah masuk Islam. Kerana apa? Kerana berlaku satu peristiwa yang kita sebut hari itu, nama dia, peristiwa itu masyhur dalam sejarah Islam, Qissatul Gharaniq nama dia. Qissatul Gharaniq, iaitu kisah orang-orang Quraisy ni telah masuk Islam. Tapi sebenarnya tak berlaku. Yang berlakunya ialah orang Quraisy tersujud. Tersujud ni makna sujud tanpa sengaja. Kerana apa? Kerana bila Nabi SAW telah membaca satu surah, iaitu surah An-Najmi. Surah An-Najmi ni kerana bahasa dia cantik, semua Quran bahasa cantik, tapi yang ni cantik juga dari sudutnya, maknanya secara tiba-tiba, secara terpukau, secara tak sedar orang Quraisy itu telah sujud bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi menyebabkan tersebarlah berita bahawa orang Quraisy telah masuk Islam, padahal mereka tak masuk Islam. Tiba-tiba. Jadi oleh kerana itulah maka melalui peristiwa itu baliklah orang-orang yang telah berhijrah ke Habasyah ni. Dah pergi senyap-senyap, balik konon-kononnya balik gembira-gembira lah kerana semua dah masuk Islam. Tiba-tiba rupa-rupanya sampai hampir di Mekah, barulah mereka tahu sebenarnya berita itu adalah khabar angin saja. Jadi mereka lari semula ke Habasyah. Jadi perkara kedua yang telah kita sebutkan pada sesi lepas ialah nak ditekankan, diceritakan ataupun dibetulkan oleh ulama-ulama sejarah Islam ni, ulama-ulama sirah. Mungkin ada orang-orang Islam yang berfikir bahawa orang Islam ni berhijrah ke Habasyah kerana mereka ni takut nak jaga diri mereka. Takut diseksa, takut ditekan, takut dibuat apa-apa yang dianiaya oleh orang kafir. Tapi sebenarnya ulama-ulama sejarah Islam kata sebenarnya mereka ni berhijrah bukan kerana nak jaga diri mereka, bukan nak jaga orangnya, tapi nak jaga Islam. Jadi ada dua perkara yang perlu kita jelaslah di sini, iaitu yang pertamanya jaga Islam, yang keduanya jaga diri. Jaga diri ni makna nak selamat diri, nak selamat anggota, nak selamat fizikal, nak selamat susah dan sebagainya. Tapi ada satu lagi, nama dia jaga Islam. Jadi ulama-ulama sejarah Islam kata sebenarnya hijrah ke Habasyah ni
Yang nombor satu yang pentingnya ialah nak jaga agama. Nak jaga agama tu bukan nak jaga agama pada diri sendiri, tapi erti nak jaga Islam tu, iaitu Nabi SAW telah perintahkan orang-orang Islam ni pergi berhijrah ke Habasyah. Kerana apa? Kerana nak jadi macam seolah-olahnya kita panggil apa ni, nak cari nak tempat strategi, yang tempat apa ni, menakung. Itu apa nak kata, tempat apa ni, nak jadi macam center kedua. Gitu. Center kedua, pusat kedua. Pusat kedua bagaimana? Sebab kemungkinan di Mekah ni dalam bahaya, Islam dalam bahaya. Iaitu kemungkinan anytime, bila-bila masa saja kemungkinan orang-orang Islam di Mekah ni ditangkap, dibunuh semua sekali. Kemungkinannya. Jadi kalau Islam dibunuh semua sekali, maknanya tak ada orang Islam lah lagi selepas daripada tu. Jadi oleh kerana itulah Nabi ambil strategi, hantar sebahagian besar kita sebut, bukannya kecil, bukannya sedikit, iaitu kalau dalam hijrah yang kedua ni ialah hampir 100 orang. Maknanya kalau 100 orang campur dengan yang sebelum daripada tu, dalam belah-belah orang hampir-hampirlah 110 atau 120 orang yang disuruh oleh Nabi berhijrah ke Habasyah. Kalau ikutnya ramai tu 110, 120 ni artinya ialah 1/2 daripada orang Islam pada masa tu. Jadi kita dah sebut hari itu bahawa Islam, Nabi SAW bukan takut kepada orang tu. Orang tu memang dia boleh tahan. Dia kena seksa, dia kena apa pun, dia okey, no problem. Tapi takut Islam ni, perlu dijaga Islam. Jadi kalau ditengoklah, dilihat apa ni, selepas daripada orang Islam disuruh berjihad contohnya. Disuruh berjihad ni artinya mati. Berjihad ni mati artinya. Makna sanggup mati. Tapi kenapa sanggup mati? Demi untuk menjaga Islam. Kalau tak ada perang, tak ada jihad, tak ada apa, nescaya Islam tak boleh berkembang, tak boleh dipelihara. Itulah maksudnya. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan tengok pula perkara yang kedua, iaitu selepas daripada mereka ni telah berhijrah yang pertama, lalu Nabi SAW pun selepas daripada itu menyuruh para sahabat melakukan hijrah yang kedua, tambah ramai lagi. Sebab apa? Orang yang telah pergi ke Habasyah ni nak cerita sikitlah tentang Habasyah ni dulu adalah jadi seperti macam satu kuasa besar lah macam tu. Dia ada empire dia, nama dia Empire Aksum, nama dia AKSUM. Kalau tengok dalam internet adalah ni bukan cerita zaman, maknanya daripada orang Islam sahaja, daripada sejarah barat pun, sejarah Eropah memang dia ada sebut benda ni, iaitu di negeri Afrika ni ada satu kuasa besar, nama dia ialah Empire Aksum gitu Aksum kan ikut kan, tak tahulah saya nak sebutnya kan, tapi dia tulis macam tu. Empire ni memang ada sebut ni, dia memang ada tulisan dia, memang ada agama dia Kristian. Asal dia bukan Kristian, asalnya bukan Kristian tapi dikatakan kerana macam mana boleh sampai Kristian ni sampai sekarang. Orang Ethiopia ni kuat Kristian. Sampai sekarang. Macam mana boleh jadi Kristian kawasan tu? Dia ceritakan ada 2 orang daripada atas tu, daripada kawasan Palestin. Daripada kawasan Greek. Turun situ ke Laut Merah, dia panjang tu, turun situ, kapal dia pecah. Kapal dia pecah di pantai tu, jadi dia pun mendarat di pantai tu, dia selamat 2 orang tu. 2 orang tu lalu ditangkap oleh orang-orang Habasyah, orang-orang Aksum ni. Jadi dibawa kepada Raja Aksum, lalu dipenjarakan. Lalu akhirnya lama-lama duduk di penjara ni, tinggal dalam penjara, akhirnya mereka ni, oleh kerana mereka ni pandai membaca dan menulis, mereka ni disuruh mengajar anak Raja Aksum tu. Akhirnya pandai, anak Raja Aksum tu pandai belajar daripada berdua ni. Akhirnya mereka nak dibebaskan, tapi rupa-rupanya mereka telah berjaya mengkristiankan anak tu. Jadi sebab tu bila anak ni jadi raja, dia telah mengkristiankan habis satu negeri tu. Sampai sekarang, tengok kan maknanya kan. Orang panggil berkat. Berkat apa berkat? Kalau ikutnya Kristian pada masa tu betul lah, tapi tak betul lah. Sebab apa? Dia dah Trinity masa tu. Dah 3 Tuhan ni. Bukan Tuhan satu ni, Tuhan 3 ni. Jadi tapi nak ceritanya ialah bersungguhnya dia nak menyebarkan Kristian tu. Jadi kita sepatutnya macam tu jugalah ni. Bersungguhlah seperti
Sultan Syarif Ali lah yang datang daripada Taif, yang masya-Allah kan. Islam sampai kepada kita sampai hari ini. Jadi tu cerita pasal Aksum tu. Aksum tu sampai sekarang ni ada lagi bandar tu, tapi taklah seperti dululah. Tapi zaman tu memang raja-raja Aksum ini dalam bahasa Inggeris pun dipanggil Nagus, dipanggil. Dalam bahasa Arab dipanggil Najashi. Najashi tu dia macam raja maksud dia raja dalam bahasa Aksum tu, bahasa Ethiopia. Jadi dia raja, kemudian ada nama belakang tu. Dia macam Firaun dah. Firaun tu raja kepada Mesir, orang Mesir, negeri Mesir. Jadi di belakang dia tu adalah nama dia tu. Nama dia Memphis, nama dia apa saya tak tahulah tu kan, itu nama. Tapi itu nama dia makna raja. Sama seperti orang-orang Farsi. Orang Farsi raja dia nama dia Kisra nama dia. Kalau raja kepada orang Rom nama dia Kaisar. Kaisar macam tu kan. Jadi dalam bahasa Arabnya Kaisar, Kisra, itu ceritanya ialah orang apa ni. Jadi pada masa tu dia raja di negeri Aksum ini, dia kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Pada masa zaman Nabi tu, raja pada masa tu masyhur dengan orang yang baik. Dia ni orang yang baik. Yang kita panggil sebagai Najashi tu, rahimahullah. Sebab kalau ulama-ulama sebut Najashi, dia akan sebut rahimahullah. Sebab dia ni Islam. Dia masuk Islam dan Nabi telah sembahyang mayat untuk dia bila dia mati selepas daripada peperangan Khaybar. Itu cerita dia jadi kisah dia di sini sekarang ni ialah apa? Iaitu Nabi SAW selepas daripada hijrah yang pertama ni, Nabi SAW telah perintahkan kepada sahabat, semua kamu orang ni pergi ke hijrah ke Habasyah. Yang peliknya orang-orang yang miskin, orang-orang yang bekas hamba tidak disuruh berhijrah. Disuruh berhijrah ni orang-orang yang hebat-hebat. Antaranya siapa? Ni yang orang Mekah ni jadi gempar sikit ni. Sebab apa? Sebagai contohnya, anak-anak Samsin Mekah ni semua suruh pergi. Anak-anak orang Samsin Mekah yang masuk Islam. Yang masuk Islam lah, yang tak Islam tak payah pergilah. Yang masuk Islam. Contohnya contoh nama, ada seorang penjahat ni, kita panggil penjahat, gangster, gedeber ke, ni yang di Mekah ni yang suka kacau Nabi ni, nama dia ialah Abu Sufyan. Contohnya lagi lah Abu Sufyan masa itulah, tapi Abu Sufyan selepas daripada masuk Islam, alhamdulillah. Dia seorang je yang selamat. Yang lain habis semua mati dalam peperangan Badar. Yang keduanya ialah seperti Suhail bin Amru. 3 orang anak dia pergi hijrah. Yang Abu Sufyan ni siapa? Anak dia seorang nama Ummu Habibah. Masyhur Ummu Habibah, dia isteri Nabi Selepas daripada itu Nabi kahwin dengan dia. Isteri Nabi anak kepada Abu Sufyan. Mak dia tu siapa? Hindun lah. Yang Samsin juga tu. Yang makan, yang kata apa ni, nak marah sangat kepada Hamzah tu. Itu. Jadi anak dia ni, Ummu Habibah ni masuk Islam. Dan dia ni hijrah juga. Itulah yang orang-orang Mekah ni jadi gempar tu. Jadi susah hati. Sebab apa? Anak kau mana? Kau Samsin sangat, kata. Tengok anak dia pun pergi ke Habasyah juga. Dengar cakap Nabi, cakap Muhammad ni. Ini yang susah hati mereka ni. Jadi gemparlah satu Mekah. Jadi mereka pun buatlah apa? Yang pertamanya orang besar, yang keduanya ialah dia mula buat ni orang panggil ni apa ni? Kalau kita sekarang ni tutup border. Tutup border lah sekarang. Kita tutup border sebab nak jaga corona. Tapi bukan nak ni. Tapi masa tu pun dia tutup border juga. Bukan sebab kuman, bukan sebab virus. Tapi sebab tak nak beri orang-orang Islam ni keluar daripada Mekah ni. Jadi terpaksalah orang Islam pada masa tu menyorok-nyorok untuk keluar daripada Mekah ni, dan akhirnya tak ada seorang pun yang tak selamat. Semua selamat, alhamdulillah. Semua selamat sampai ke Habasyah. Tengok dah ada 100 lebih dah di Habasyah. Jadi ni orang-orang ni jadi marahlah sikit. Jadi Nabi SAW telah melantik pada masa tu seorang sahabat yang besarlah, nama dia Ja'far. Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Ali bin Abi Talib. Pada masa tu dia masih muda lagi, tapi tua sikitlah daripada Ali. Ali ni dia kecil lagi pada masa tu Jadi Ja'far ni memang masyhur dalam sejarahnya. Dia tinggal di Habasyah tu sejak daripada ni dia pergi ni sehinggalah kepada tahun yang ke-6. 6 mana? 6 Nabi dah sampai ke Madinah. Maknanya dia tak balik. Jadi kalau kita insya-Allah kan, kalau berpisah sikit-sikit tu dengan
tanah air tu kan, kerana Islam, kerana tu insya-Allah kan. Bertahanlah sikit kadang-kadang orang sanggup kerana kerja pun kadang-kadang tak kerana belajar sanggup 4 tahun 5 tahun. Jadi kalau kerana ni macam tu lah, ambil ni pengajaran daripada Ja'far ni. Jadi Ja'far ni masyhur dalam sejarah, nama dia orang Nabi panggil dia sebagai Ja'far At-Tayyar nama dia. Tayyar tu dalam bahasa moden ni ertinya pilot. Tayyar ni. Siapa tu? Tayyar. Sebab apa Tayyar? Sebab dia ni bukan pandai terbang. Sebab dia ni tangan dia telah putus dua-dua ni masa dalam peperangan Mu'tah. Masa dalam peperangan Mu'tah ni zaman Nabi, akhir hujung-hujung hayat Nabi SAW. Nabi cerita tu. Dia ada cerita dia, Nabi SAW dia balik daripada Habasyah tu semangat terus, semangat. Taklah nak duduk di Madinah dulu ke, dia kata nak relax dulu ke. Dah ni berapa tahun ni kan, berapa belas tahun ni, hampir 15 tahun di mana, di Habasyah ni, berpisah dengan orang Islam yang lain. Jadi bila balik tu terus cakap kepada Nabi, ya Rasulullah aku nak pergi berjihad. Kita pun pelik je macam mana semangat dia ni kan, dah berpisah lama tapi tengok-tengok semangat balik-balik nak pergi berjihad. Nabi kata tak apalah, pergi mana? Pergi Mu'tah mati terus. Bukan mati-mati biasa, ni kena potong tangan dia kan. Sebab dia pada masa tu kan dia pegang bendera, dia jadi ketua kan, pegang bendera Islam, datang orang kafir potong tangan. Jatuh bendera dia angkat pula. Jadi bila potong tangan dua-dua dah tak ada, Nabi duduk di Madinah pada masa tu. Nabi hantar tentera. Nabi tinggal di Madinah. Jadi Nabi tinggal di Madinah, Nabi ada macam CCTV. Macam nampak apa? Macam skrin. Nabi kata sekarang Ibnu Rawahah telah mati, telah syahid. Sekarang Nabi kata macam itulah Nabi kata sekarang diambil panji-panji Islam telah diambil oleh Ja'far kata. Lepas tu Nabi pula cerita Ja'far telah syahid juga. Ja'far At-Tayyar namanya. Lepas tu sekarang ni panji Allah diambil pula oleh seekor singa. Bukan singa, iaitu siapa? Khalid bin Al-Walid. Itu cerita nama dia tu singa tu, Asadullah. Jadi habis tu cerita ni, Ja'far ni dan juga sahabat-sahabat semua pergilah ke Habasyah, duduk di Habasyah. Orang kafir Quraisy ni tak boleh, mana boleh bagi can dia Habasyah ni ialah satu tempat yang perniagaan dengan bagus dengan orang Islam ni. Maknanya dia ada hubungan, orang kata apa? Diplomatik. Diplomatik. Dia bukan tak ada putus hubungan diplomatik, tak ada. Ni ada hubungan diplomatik yang baik di antara Mekah dan juga ni. Pembesar-pembesar Mekah ni kenal Najasyi, raja ni. Jadi mereka pun buat apa? Mereka kata tak boleh jadi ni. 100 lebih orang pengikut Muhammad ni dah pindah ke Habasyah. Jadi kita kena buat something. Apa dia buat? Dia telah menghantar 2 orang utusan. 2 orang utusan. 2 orang kepala. Kepala ni memang pandai, orang panggil apa kan? Negotiate dia pandai. Gitu. Dia pandai berapa panggil? Berbincang. Hantar ni. Ni macam nak pergi ke bangsa-bangsa bersatu, dia kena pandai sikit nak kena berbincang ni. Kalau tak silat-silat ni, silat cakap. Jadi dia hantarlah. Siapa orang tu? Yang paling pandai sekali dalam kalangan orang Arab Quraisy pada masa tu, iaitu nombor 1 Amru bin Al-As. Ini memang pandai ni. Dahlah pandai baca, pandai menulis. Dia dalam sejarah dia sampai ke akhir hidup dia tu, dia memang pandai. Cerita dia ni, orang cerdik maknanya kelas 1 lah ni. Ni memang top 10. Bukan top 10, top 1 di Mekah ni. Amru ibn As. Yang keduanya, diutuskan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Tu pun pandai juga, tapi tak masyhur sikit. Bagi kita tak masyhur. Amru ibn As ni akhirnya masuk Islam. Dia lah orang yang buka negeri Mesir. Dia pandai juga. Kalau kita baca cerita tentang dia ni, semasa dia buka negeri Mesir tu, dia masuk Islam. Lepas tu, selepas masa Fathu Makkah tu dia masuk Islam. Kemudian selepas daripada tu, dia di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Umar telah hantar dia ke mana? Buka negeri Mesir. Jadi negeri Mesir tu masuk Islam di tangan dia. Di tangan siapa? Amru ibn As. Sampai sekarang ni ada satu masjid di Kairo. Siapa kalau pernah pergi ke Kairo, sila pergilah ke masjid, nama dia Masjid Amru ibn As nama dia. Masjid tu ialah masjid yang mula-mula dibina oleh Amru. Bila dia sampai di Mesir. Dia orang Mesir ni cerita panjang sikit, tak apalah cerita kemudian. Ni cerita pasal Amr ibn As nak pergi ke Habasyah dulu. Dia pun pergilah. Apa dia bawa? Dia bawa hadiah banyak-banyak. Macam-macam hadiah ni. Hadiah pada masa tu lah kulit binatang lah, macam-macam lah ni, daging kering unta tak tahulah. Dia bawa kepada orang Habasyah ni.
nak bawa kepada raja-raja. Sampai di sana, apa dia buat? Ialah yang pertama sekali, dia pergi jumpa pembesar-pembesar. Dia tak pergi jumpa terus dengan apa? Raja. Dia pergi pada keliling dulu. Ni pandai, sebab tu kita kata dia ni pandai. Teknik dia ni pandai, merasuah dulu. Merasuah orang tepi-tepi dulu ni. Dia bagi ni, hadiah ni, bagi hadiah ni, kau ni, kau ni. Jadi semua pembesar-pembesar tu, orang keliling raja tu, Najasyi tu, semua dah dapat hadiah dah. Jadi bila dapat hadiah ni kan, tabiat manusia ni kan, jadi makan budi lah tak, macam mana? Takkanlah nak kata no nanti. Kita tengok cerita dia macam mana. Jadi dia pun dah siap dah semua tu, bagi hadiah. Barulah lepas tu, hari yang keberapa-berapa tak tahulah, dia pun pergi jumpa, masuk jumpa raja. Buat perjanjian nak jumpa raja, dia pun jumpa. Apa dia cerita? Cerita dia ni. Jadi dia kata, pandai dia ni. Dia kata gini, dia kata. Saya nak baca lah sikit. Amru ni kata. Dia kata gini. Yang pertama sekali dia sebut, dia kata, ni ada budak-budak ni. Dia panggil Ghilman, dia panggil. Ghilman Sufaha, dia panggil. Dalam bahasa Arab. Iaitu apa? Ni ada budak-budak bodoh ni. Daripada kampung kita ni. Dia orang ni. Dia kata, nombor satu, budak bodoh. Yang kedua, dia ni keluar daripada agama kita. Murtad lah maknanya kan. Ni geng-geng murtad 100 orang ni. Lepas tu dia kata, mereka ni tengok, mereka datang ke negeri tuanku. Saya panggil tuanku lah. Dia cakap kepada Najasyi sekarang ni. Jadi dia kata, tuanku lah panggil. Tuan lah, tuan. Tuan Najasyi. Dia kata, tuan, dia kata, dia tak masuk agama Kristian. Tengok kan, dia keluar daripada agama sana, dia murtad sana, kemudian dia tak masuk agama tuanku. Kemudian tu, lepas tu pula, jadi kami ni, dia kata, adalah wakil daripada kerajaan Mekah ni, datang kepada Tuan Najasyi, nak minta balik, beri mereka ni semua ni, 100 orang ni kepada kami balik, kami nak bawa balik. Dia tak cerita nak buat apa. Jadi, dia cakap macam tu, kalau ikut dari segi psikologi lah maknanya kan. Ni kata-kata dia lah, saya tak sebut kata-kata dia ni. Tapi, kalau ikutnya, yang tepi ni anggut ni, yang tepi ni. Pembesar-pembesar ni, betul-betul tuanku, betul-betul. Dia kan dah dapat benda ni kan, dah dapat hadiah ni, tinggal tu kan. Jadi, tapi Najasyi, sebab itulah Nabi SAW puji dia. Bahawa Najasyi ni walaupun dengar macam tu, walaupun semua ni, pengangguk-pengangguk tepi ni, anggut, dia kata, tak apa. Dia akan serah. Dia tak serah. Saya nak tanya dia dulu. Nak tanya mereka tu dulu. Betul ke awak cakap ni? Itu nama dia ialah, jadi kalau seorang hakim lah dalam Islam, maknanya dia tak boleh dengar sebelah tak Dia kena dengar dua-dua belah. Sebab tu hakim kalau dalam Islam ni dia cerita, kalau berpaling muka lebih sikit, tak boleh sini. Kalau misalnya kata 2 orang salah, kata kan, sini salah, sini orang salah. Bukan orang salah, orang berdebat. Orang ni kata, yang ni salah, ni salah. Jadi seorang hakim tu tak boleh. Dia tengok lama sebelah sini, sini 5 minit, sini 1 minit. Tak boleh. Dia kena sini 5 minit, kena sini 5 minit juga. Macam tu hakim dalam Islam. Sebab tu dalam Islam, perempuan tak boleh jadi hakim. Sebab perempuan ni, apa panggil dia? Kena psycho ni, emosional dia. Dia menangis ke benda kan. Yang ni pandai menangis, yang ni tak pandai menangis. Jadi dia pun, jadi dia nanti, tu makna dalam Islam, dia telitilah benda tu kan. Jadi, Najasyi ni, memang Nabi SAW sebut, yang kita sebut hari tu kan, bahawa siapa yang pergi ke tempat dia, dia tak pernah menzalimi orang. Jadi memang betul, dia tak pernah buat kerja zalim. Dia tak pernah, maknanya, orang tu minta cakap macam tu, Amru cakap, dia akan bagi terus. Tahu? Dia pergi panggil dulu. Jadi panggil, orang Islam ni, orang Islam pun mesyuarat lah. Jadi mesyuarat, dia kata, apa benda kita nak buat ni? Jadi kita nak cakap apa, dia kata. Jadi akhirnya mereka setelah bersetuju, yang diketuai oleh Ja'far ni, dia kata, apa-apa yang berlaku pun, kita akan sebut Quran. Sebab Quran ni kalam Allah. Kalam Allah mesti betul. Jadi kalau salah juga, mereka nak kata salah, manusia kata salah, tapi Allah kata betul. Takkan Allah tu salah. Jadi akhirnya mereka sepakat, mereka akan pergi baca Quran, dia kata. Jadi Ja'far pun pergilah esoknya, jumpalah mereka. Jadi apa yang saya baca insya-Allah. Dia pun tanyalah. Dia kata, Ja'far, cakap awak, betul ke apa yang dituduh awak ni? Jadi dia pun kata, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahli jahiliyah. Dia sebut, dulu kami ni jahiliyah. Itu dah kena dah sebiji. Maknanya, kami dulu memang sesat. Bukannya agama dulu tu, yang Amru cakap tu, agama tu betul. Bukan kami ni murtad.
Dia yang dah murtad lama daripada ajaran Nabi Ibrahim tu. Jadi kami dulu jahiliah, dia kata, na'budul asnam wa na'kulul maitah. Kami sembah berhala dan kami makan bangkai. Maknanya tak sembelih. Wa na'til fawahish, kami buat benda-benda jahat. Maknanya apa? Berzina kami buat, makan riba kami buat, semua benda yang jahat-jahat ni kami buat. Wa naqta'ul arham, dan kami ni memutuskan silaturahim. Maknanya kami tak kisah. Yang penting kami tindah orang. Kemudian wa nusi'ul jiwar, kami buat jahat kepada jiran-jiran. Wa ya'kulu minal qawi ad-dha'if, orang kaya mengkhianati ataupun menzalimi orang miskin. Fakunna ala zalik, macam itulah kami, kata Ja'far, sehinggalah tiba-tiba datanglah seorang Nabi. Dan Nabi ini telah mengajar kami bahawa tak boleh sembah ni, kena sembah Allah Ta'ala sahaja yang esa. Kemudian seterusnya dia bercakap-cakap lagi, dia cerita semua. Jadi lepas tu Najasyi ni dengar, Najasyi kata, betul awak. Jadi apa yang diceritakan tu, jadi nampak ni, apa yang diceritakan oleh Amru tu betul ikut cara kepala dia lah. Jadi maknanya sini kadang-kadang kita ni cerita benda yang sama, tapi cara cerita tu menyebabkan orang kata ni salah, ni betul. Cara cerita. Jadi sebab itulah Nabi SAW kata dalam hadis dia, satu hadis kata, aku ni kadang-kadang menjadi hakim, aku tak tahu, ada di kalangan kamu, Nabi kata, yang pandai bercakap, ada yang tak pandai bercakap. Betul kan? Kalau masuk mahkamah, kadang-kadang orang ni pandai bercakap, orang panggil lawyer kan. Kalau tempat kami panggil lawyer ni, minta maaf lah kalau ada lawyer sini kan. Kadang-kadang lawyer ni ada yang tak betul. Lawyer ni mana apa dah, sebab orang nak bayar dia kan. Kalau nak menang mahkamah walaupun salah pun, orang tu pembunuh pun, betul kan awak bunuh, betul, tapi tolong saya lawyer, kalau menang kita bagilah 100,000 kat awak. Okay, dia pun jadi kalau macam tu lawyer tak betul tu. Jadi orang panggil lawyer buruk kan, lawyer buruk, orang panggil berlawyer. Jadi inilah jadi makna Nabi SAW kata dah kan. Nabi kata, ada kamu ni yang pandai bercakap, ada yang tak pandai bercakap, tapi jaga-jaga. Siapa yang makan harta orang lain yang bukan hak dia, jaga-jaga dia. Itu Nabi beri amaran tu. Sebab itulah maknanya mengaku salah lah. Kalau tak betul, tak betul. Jangan maknanya kan kita kan ni kan harta sekarang macam-macam ni, pusaka lah macam-macam kan. Kata macam ni lah, sembunyilah nama dan ni. Itu maknanya semua benda-benda lah tu. Jadi baiklah kita ni tak makan, tak dapat tak apa, asalkan jangan makan hak orang lain. Tersalah lebih baik kan. Sebab tu kalau tu Nabi SAW ajar, kalau kita menimbang apa-apa ni kan, kalau tak wailul lil mutaffifin tu, kita kalau menimbang nak jual barang orang biar lebih. Kalau kita beli barang terkurang tak apa. Jadi berebut tolak menolak sampai jadi macam tu Jadi itu Nabi Ja'far bercerita kepada Najasyi. Najasyi pun kata ya, betul kalau macam tu. Jadi kemudian apa ni dia tanya pula tu. Dia tanya apa? Ja'far, apa yang Nabi awak ni ajar? Ada tak boleh kami nak dengar sikit? Jadi dia pun bacalah. Dia baca apa masa tu? Masyhur ni, kalau kita tengok cerita, ada satu cerita lah, cerita movie yang dibuat oleh Mustafa Akkad, orang Mesir. Dia buat satu movie nama dia The Messenger. Kalau tengoklah, ni lama ni, cerita 70-an cerita ni, The Messenger. Dalam tu dah ada cerita, cantik lah. Dia ada versi bahasa Inggeris, ada versi bahasa Arab. Saya tengok yang versi bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Arab tu lebih bagus lah. Sebab apa? Sebab ni cakap bahasa Arab Jadi Nabi pun dia membaca lah. Ja'far pada masa tu membaca Surah Maryam. Jadi surah Maryam tu panjang lah kalau kita nak baca kan. Penat lah juga nak baca. Dia baca panjang. Surah Maryam tu start dengan pada Kaf ha ya ain sad tu. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jadi dia baca tu. Baca cerita ni, cerita kisah Maryam ni, dia kisah Nabi Zakaria mula-mula. Macam mana dia boleh dipelihara oleh Zakaria. Kemudian tu Maryam ni macam mana, kemudian tu dia dapat anak, lepas tu Isa, macam tu panjanglah cerita. Cerita tu kalau kita baca dengan dengan syahdu panggil dengan sungguh-sungguh lah, kalau kita faham makna dia. Dia boleh menangis. Cerita tu. Jadi itulah yang berlaku pada masa tu. Bila Ja'far baca ni, semua tu menangis lah. Siapa menangis? Tu. Dengan Najasyinya, dengan padri-padrinya, semua menangis lah. Sebab apa? Emosional cerita ni. Cerita pasal, ni kita tahu semua, ni memang betul ni dia kata ni. Cerita pasal Zakaria, cerita pasal Isa, cerita pasal Maryam, semua-semua tu
Jadi tak apalah, sudah habis tu. Dia kata balik. Jadi ni malulah ni. Siapa ni? Amru ni. Amru pun tersengih balik. Tapi Amru ni kata dia ni cerdik. Balik tu dia plan pula. Dia fikir apa benda pula ni, aku nak bunuh juga ni geng-geng Muhammad ni. Dia pun dapat idea dia apa, ni Kristian, ni Islam, geng-geng apa ni, grup-grup apa ni, Ja'far ni Islam, grup ni Najasyi ni Kristian, kita cocok. Esok kita pergi, kita cocok apa ni? Dia kata apa, Najasyi cuba bertanya dia orang, Isa ni Tuhan ke ataupun hamba? Susah nak jawab kalau kita, orang tanya kita nak kalau tanya kita depan-depan ni dalam gereja katakan, tanya awak, kita nak kata benar tak benar. Jadi pada masa itulah mesyuarat pula sekali lagi orang Islam ni. Ja'far ni akhirnya mesyuarat dengan sahabat-sahabat, buat keputusan akhirnya apa, iaitu hari ni tak apa jadi pun kita akan cakap betul. Jadi kita baca Quran. Jadi dia baca Quran sekali lagi. Dia baca Quran sekali lagi, iaitu apa? Ayat dia kata apa ni? Kesimpulan dia, saya baca kesimpulan dia. Ayat ni adalah apa? Isa ni adalah dia hamba Allah, dia adalah roh Allah, mak dia ayah dia tak ada, tapi lahir daripada Maryam. Dan dia ni bukan Tuhan. Tu kesimpulan ayat tu daripada surah Maryam juga. Akhirnya Najasyi tu ambil satu kayu kecil tu, dia kata apa yang awak bawa ni dengan apa yang ajaran kami ni sama je, macam ni saja. Jadi sebab itulah habis itu, jadi dia pun panggil semua, kumpulkan balik hadiah-hadiah tadi tu, bagi balik kepada Amru ni, Amru balik semula awak. Kesimpulan apa? Putuslah hubungan diplomatik di antara Mekah dan juga Najasyi. Dan Najasyi alhamdulillah dia terus masuk Islam selepas daripada itu, cuma dia tak isytiharkan Islam dia. Jadi adalah orang tanya sini, kenapa tak isytiharkan Islam dia? Dari segi zahir dia ni Kristian, tapi sebenarnya dia adalah Islam. Siapa yang tahu? Orang Islam semua tahu. Jadi orang Islam tu report kepada baginda Nabi SAW. Sebab itulah Nabi SAW bila dia meninggal, Nabi SAW telah sembahyang jenazah dia semasa Nabi SAW berada di Madinah. Nak katanya kalau dia tak Islam, takkan Nabi sembahyang untuk jenazah dia. Sebenarnya jadi Islam. Jadi kalaulah persoalan timbul, kenapa dia tak isytiharkan? Ja'far ni cakap clear-clear, sebab dia, kita nak kata apa ni, posisi berlainan. Ada masalah dia situ. Kalaulah dia Najasyi ni dia cakap dia Islam, nescaya apa akan jadi? Orang semua akan, orang panggil apa? Jatuhkan dia. Orang Kristian. Sebab orang negeri Ethiopia ni, Aksum ni semua Kristian. Jadi kalau dia tiba-tiba mengaku Islam, jatuhlah dia. Kalau jatuh dia, akhirnya yang 100 orang ni akan dihalau lah balik ataupun dibunuh. Jadi makna tak selamat lah. Jadi sebab tu atas dasar itulah maka diminta Najasyi ni tak dan begitulah akhirnya alhamdulillah selamatlah orang Islam selepas daripada itu. Tinggallah mereka di Habasyah selama sampailah kepada tahun yang ke-6 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi habis cerita tu, sekarang kita balik pula drama kita ni kepada plot yang lain pula. Kita balik sekarang ke Mekah. Habis cerita tu. Jadi cerita tu tak adalah mereka duduk di situ dan mereka ni tidak menyebarkan Islam mereka tu. Tak menyebarkan Islam. Maknanya tak cerita Islam kepada orang, tak ada. Mereka sebab mereka tinggal di Habasyah tu kerana sebab-sebab yang tertentu. Iaitu apa? Nabi suruh duduk situ beramal dengan Islam, duduk kamu je. Jangan buat-buat bising. Tunggu aku isyarat kepada kamu, kamu datang kepada aku. Iaitu selepas daripada Khaybar. Jadi sampai kat situlah kita balik semula sekarang ni ke Mekah lah insya-Allah. Jadi bersedialah insya-Allah. Kita bukan naik kapal terbang naik kapal semula, balik semula ke Mekah. Kita tengok cerita apa di Mekah sekarang ni. Cerita di Mekah sekarang ni bila tahun yang ke-6. Yang tadi tahun yang ke-5 hujung tahun yang ke-5. Sekarang masuk tahun yang ke-6. Apa jadi? Ada dua peristiwa besar pada tahun yang ke-6 ni yang menggemparkan orang-orang Quraisy ni. Yang menyebabkan orang Quraisy ni sangat-sangat marah. Iaitu nombor 1, Islamnya Hamzah. Yang kedua, Islamnya Umar. Selang tu 3 hari saja antara dua orang Macam mana boleh berlaku ni? Kita cerita dulu pada malam ni insya-Allah tentang Islamnya Hamzah. Islam Umar insya-Allah next time insya-Allah, kalau tak Ramadan lagi, tak marah lagi insya-Allah kan. Sempat lagi insya-Allah 2 kali insya-Allah kan. Insya-Allah. Jadi pada malam ni kita cerita tentang Islam Hamzah.
Hamzah ni pak saudara kepada Nabi, bapa saudara, adik-beradik kepada Abdullah, adik-beradik kepada Abbas, adik-beradik kepada Abu Lahab. Itulah. Semua tu anak Abdul Muttalib tu, anak lelaki dia. Yang perempuan ada Sofiyah dan juga lain-lain. Jadi ni semua ni samsing-samsing semua ni. Ni semua penjahat-penjahat ni, semua ni. Tapi taklah jahat sangat. Abbas ni slow-slow lah dia. Mana ada lagi yang Abu Lahab yang paling jahat. Paling samsing. Hamzah ni suka memburu. Dia pergi buru. Memburu lah, orang Arab tak tahu. Saya buru apa, buru pandai saya buru dog ke apa, tak tahu lah kan. Dia pergi memburu. Sekali dia balik buru, dia bawa apa ni, panah. Panah tu dia ada busur panjang tau. Wallah alam lah, kita pun tak biasa juga main busur-busur ni. Biasa busur tu berat tu. Dia nak panah. Jadi sebelum daripada dia balik, ni beberapa ketika sebelum daripada dia balik, Abu Jahal ni pergi pada Nabi. Di mana? Tu di Kaabah tu. Tepi Kaabah. Semua duduk main di Kaabah lah, pusat situ. Jadi dia pergi, dia tengok Muhammad. Dia panggil dia sabba Muhammadan. Dia pun duk cela Muhammad, celaka apalah, kau bodoh apa macam-macam lah semua dia katakan. Syatama Muhammad wa sabba Muhammad. Jadi tapi Muhammad ni diam je kata, tak cakap apa-apa. Tak cukup. Jadi kita ni kan, kalau orang kita kata apa-apa, dia main buat diam, kita nak sakit hati juga tak? Ke tak sakit hati? Macam tak layan aku. Aku kutuk-kutuk kau ni, kau buat dono je. Samsing lagi nak ambil batu, dia puk atas kepala Nabi ni. Berdarah lah. Berdarah. Pada masa tu ada seorang jariyah, dia kata. Jariyah ni ialah hamba perempuan. Hamba perempuan ni, dia ni kafir. Jadi dia bila tengok tu, tak apalah, tiba-tiba dia berjumpa dengan Hamzah baru balik berburu tu. Masa tu Nabi dah balik dah. Abu Jahal dah balik rumah, Nabi dah balik rumah. Jadi dia pun pergi, dia kata apa ni? Ni Hamzah mai. Tadi dia kata aku tengok Abu Jahal tu dia apa ni? Dia mencela anak saudara kau, ibn akhi, dia kata. Lepas tu dia pukul pula tu berdarah, dia kata. Hamzah ni dia orang Arab ni, dia ada satu benda ni macam sentimen, tak boleh, ni family aku, dia kata, ni anak saudara aku. Dia main-main pula Abu Jahal ni. Dia pergi cari Abu Jahal, dia jumpa Abu Jahal, dia ambil apa ni, busur tadi tu, busur panjang, dia kepuk atas kepala tu berdarah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini daripada Bani Khuza'ah, yang ini daripada Bani Quraisy. Jadi kalau ikutnya, kenapa tak bunuh ni kata? Kalau bunuh, dia kata akan berlakulah peperangan besar di antara dua kabilah ni. Dia kabilah orang Arab ni memang style macam tu, kena nak bergaduh je, nak berperang. Jadi akhirnya orang ni, kumpulan Abu Jahal ni datang nak pukul pula. Nak pukul apa? Nak pukul Hamzah. Abu Jahal kata, tak betul. Stop. Memang dia kata aku buat aniaya kepada anak saudara dia. Ni Hamzah ni dia pun berfikirlah sudah ni. Dia balik rumah dia termenung. Tadi aku dah cakap, minta maaf sikit lagi. Dia kata, kau berani kata kau buat kepada anak saudara aku, sedangkan aku pun pengikut dia juga. Itu. Jadi sebenarnya dia kata perkataan tu, dia kata aku pun ikut agama dia tu. Sebenarnya kata-kata tu kata-kata yang macam ni Allah terpacul, gitu kan. Terkeluar daripada mulut dia. Bukan je dia nak kata aku ni beriman, tak. Bukan aku ni ikut Muhammad, tak. Tapi bila dia balik rumah, dia terfikir sifat orang Arab yang besar-besar, yang hebat-hebat ni, dia kalau dia cakap satu benda, dia tak akan patah balik lah. Dia tak kata, aku tersilap tadi ke tak dah. Jadi dia terfikir, kalau alang-alang seluk perkasa, baik biar sampai ke pangkal lengan lah. Macam tu lah aku. Jadi dia pun pergi, dia kata pergi cari Muhammad. Aku dia kata, Muhammad, aku ikut kau lah sekarang ni. Dah masuk Islam dah. Jadi alhamdulillah selesai satu. Tinggallah seorang lagi. Hak Samsing yang kedua pula. Iaitu Umar bin Al-Khattab. Jadi insya-Allah nak tahu cerita dia dengan lebih detail ni apa jadi, dan selepas tu apa jadi. Selepas daripada dua orang masuk Islam tu, lagi dahsyat benda berlaku. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. InsyaAllah. Setakat itulah saja insyaAllah. Jadi kita tangguh majlis kita pada malam ni dengan membaca surah Wal Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.